Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar anak murid Cikgu Tim? Cikgu Tim doakan semua anak murid Cikgu Tim sihat dan ceria bersama keluarga di rumah. Jom belajar bersama Cikgu Tim. Bahasa Melayu Komunikasi, Pendidikan Khas Tingkatan 5. Pada hari ini, Cikgu Tim akan mengajar tema 5 Orang Kurang Upaya, tajuk Unit 14 Hala 7. Anak murid Cikgu Tim dah bersedia ke untuk belajar? Saya berharap semua anak murid Cikgu Tim telah pun bersedia. Objektif PDPR Cikgu Tim pada hari ini ialah murid dapat mengenal pasti hala 7 OKU masalah penglihatan dan juga mengenal pasti hala 7 OKU masalah pendengaran. Mari kita belajar. Kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi anak murid Cikgu Tim sila dengar dengan teliti ya. Salam sejahtera. Syarikat Suria Niaga dan Sinar Mega akan mengadakan temuduga terbuka. Oleh itu, pihak syarikat mencari pekerja OKU yang berkelayakan. Syarikat Suria Niaga dan Sinar Mega menawarkan peluang pekerjaan mengikut bidang yang telah diiklankan. Rebut peluang dan sila isi permohonan anda di laman web kami. Kami perlukan. Jadi anak murid Cikgu Tim telah dengar bukan? Berkenaan dengan peluang pekerjaan bagi murid OKU ataupun pekerja OKU. Jadi ada dua syarikat di situ, Suria Niaga dan juga Sinar Mega. Kalau lihat pada petikan tersebut, Nancy merupakan OKU masalah penglihatan. Beliau menerima panggilan telefon untuk menghadiri temuduga kerjaya sebagai juru refleksologi di Setapak Kuala Lumpur. Selamat pagi, boleh saya bercakap dengan Nancy? Ya, saya. Saya Azhar dari syarikat Sinar Mega ingin memaklumkan bahawa saudari telah terpilih untuk menghadiri temuduga di syarikat kami pada minggu hadapan. Sila isi dan bawa borang penerimaan temuduga. Terima kasih Encik Azhar. Sama-sama. Jadi Nancy ni merupakan OKU masalah penglihatan. Encik Azhar telah pun menghubungi Nancy dan menyatakan beliau telah terpilih. Jadi perlu bawa borang penerimaan temuduga seperti yang terdapat dalam petikan. Jadi surat penerimaan tawaran temuduga ada saya, siapa nama, nombor kad pengenalan, bersetuju menerima atau menolak tawaran temuduga pada tarikh yang telah ditetapkan. Jadi salah satu hala 7 bagi OKU masalah penglihatan ialah sebagai juru refleksologi. Bagi syarikat Suria Niaga, jika kita lihat di situ peluang bidang pekerjaan untuk OKU masalah pembelajaran seperti dobi, pastry dan juga pembuatan pakaian. Manakala Sinar Mega pula, kami perlukan peluang pekerjaan untuk OKU masalah penglihatan iaitu jururuang, tele pemasaran dan juga juru refleksologi. Jadi seterusnya, kemahiran membaca. Jadi mari kita baca sama-sama. Anak murid Cikgu Tim boleh baca bersama dengan Cikgu Tim berdasarkan petikan ini. Tajuk Celik Hati. Aku sangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Keadaan aku berubah ketika berusia 8 tahun. Doktor telah memberitahu kedua-dua ibu bapaku bahawa aku mengalami penyakit glaukoma. Betapa sedihnya perasaan mereka. Genap 10 tahun aku menjadi buta sepenuhnya. Puan Azira, Amir perlu menerima pendidikan seperti kanak-kanak lain. Saya yakin Amir boleh berjaya dalam pendidikan dan boleh berdikari tanpa bergantung pada orang lain, kata seorang pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Ibu bapaku akhirnya bersetuju dan mendaftarkan aku di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Aku bersekolah di sebuah sekolah rendah pendidikan khas. Sekolah itu juga menyediakan asrama.
Semenjak bersekolah, aku boleh mengurus diri sendiri. Aku boleh bergerak ke bilik mandi, memakai baju, malah melipat pakaian sendiri. Aku juga boleh bermain bersama-sama dengan rakan yang lain. Ketika berumur 13 tahun, aku menyambung pelajaran di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Ismail Fitri, Kuala Terengganu. Semasa di tingkatan 1, aku mengambil subjek kemahiran asas vocational reflexology. Aku amat meminati bidang tersebut. Aku bercita-cita ingin menjadi seorang juru reflexology suatu hari nanti. Ya, untuk makluman anak murid Cikgu Tim, orang yang buta ataupun orang yang menghadapi masalah penglihatan di dunia, mereka ini adalah seorang yang celik hati. Cikgu tak nafikan, mereka sebenarnya sangat bijak. Allah bukakan hati mereka celik seperti orang yang boleh melihat. Ya, tetapi itulah kan, kita kena redha. Seperti yang dalam petikan ini, kalau lihat di situ sebenarnya Amir ni adalah bukan masalah penglihatan ya pada awalnya, sebab dia mengalami penyakit glaukoma berkenaan dengan mata. Jadi dia ada sakit, sebab itulah dia hilang penglihatannya ketika usianya 10 tahun. Berat ya bagi ujian Amir ni dan keluarganya, tetapi yakin dan percaya ya, setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Dunia ini sementara ya. Jadi kalau kita baca di situ, Amir seorang yang sangat cekal. Dia sambung belajar di Terengganu. Dan dia juga bercita-cita untuk menjadi seorang juru refleksologi suatu hari nanti. Seterusnya, sambungan ya. Amir, awak seorang murid yang rajin dan bijak. Cikgu harap impian awak akan tercapai suatu hari nanti. Terima kasih cikgu. Nasihat cikgu menjadikan aku bertekad untuk mengambil sijil kemahiran Malaysia SKM. Akhirnya aku berjaya dan diterima belajar di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Indahpura, Kulai, Johor. Jadi, hala 7 OKU masalah penglihatan, salah satu kerjaya mereka ialah sebagai seorang juru refleksologi. Walaupun mereka tiada penglihatan, tetapi mereka dapat merasa. Sebab tu kebanyakan OKU penglihatan mereka bertindak sebagai juru refleksologi. Seterusnya, mari kita baca petikan yang telah cikgu paparkan. Fazilah merupakan OKU masalah pendengaran. Beliau telah memperoleh diploma dalam bidang hiasan dalaman. Fazilah berkongsi cara menghias rumah sendiri yang diaplikasinya dalam Facebook. Cantiknya kan. Pandainya Fazilah. Fazilah pula OKU masalah pendengaran. Tadi Amir OKU masalah penglihatan. Jadi kita lihat di situ cantiknya Fazilah hias. Hiasan dalaman. Mengenal pasti konsep hiasan yang dikehendaki sama ada contemporary, industri, minimalis, Scandinavian dan tradisional. Wah, ada konsep-konsep ya. Cikgu Tim pun tak tahu. Yang kedua, memilih warna dan membeli cat yang digemari. Dan yang ketiga, mengecat dinding dengan pelbagai tona warna. Wah, cantiknya. Pandai Fazilah pilih kan. Kita lihat di situ memang kemas, cantik dan terpesona cikgu tengok ya. Setiap OKU ni ada kelebihan masing-masing. Begitu juga dengan anak murid Cikgu Tim. Cikgu Tim yakin dan percaya semua anak murid Cikgu Tim ada kelebihan masing-masing ya. Sentiasa bersyukur ya. Dunia ni sementara. Cikgu yakin dan percaya di akhirat kelak awak akan dapat kedudukan yang lebih tinggi berbanding dengan manusia yang sempurna di dunia. Okey, seterusnya, nombor 4, mengecat dinding dengan mempelbagaikan teknik kreatif. Wah, kreatifnya tu kan siap ada bintang dan bulan. Kemudian yang kelima, menyusun atur perabot utama. Dan akhir sekali, memadankan warna dinding dengan warna langsir yang sesuai. Sangat cantik kan? Jadi hari ni kita dah pun belajar hala 7 OKU masalah penglihatan dan juga masalah pendengaran. Tugasan PDPR Cikgu Tim. Yang pertama, murid mesti menonton video. Kemudian murid menjawab soalan tugasan Google Form yang Cikgu Tim akan berikan. Dan akhir sekali setelah selesai, murid menghantar tugasan.
Sekian saja PDPR Cikgu Tim. Tahniah dan terima kasih kerana anda telah menonton video dan belajar bersama Cikgu Tim. Terus kekal berada di rumah, kita jaga kita. Sila kongsi dan subscribe YouTube Cikgu Tim untuk mengikuti PDPR yang seterusnya. Akhir kata daripada Cikgu Tim, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. InsyaAllah. Hadis riwayat Muslim.